apa amalan yang boleh membawa kita kepada Allah dengan cepat. Tuan-tuan, ambillah amalan tersebut. No? Tapi tuan-tuan, no? Kalau kita nak ambil satu-satu amalan, nak kena berhati-hati juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan kita pakai ambil sahaja. Tidak. Tuan-tuan, no? Kita nak kena timbang. Amalan yang kita nak buat amalan yang kita nak beramal ni, timbang dia elok-elok. Kalaulah dia dibenarkan pada syarak, ada dia punya pengambilan dia daripada Al-Quran dan juga hadis, dan ada disebutkan oleh para alim ulama, tuan-tuan, silakanlah beramal dengan amalan tersebut. Tuan-tuan, tapi kalau amalan tu tidak ada pengambilan dia daripada Al-Quran, hadis, ulama pun tak sebut benda tu, tuan-tuan, maka adalah lebih baik kita jauhkan. Jauhkan, kerana kita khawatir amalan yang seumpama tu dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam kaedah dia menyebut, bila seseorang dia nak beramal kepada Allah, tawakuf, kata ulama. Dan tuan, tawakuf makna dia apa? Hendaklah kamu berhenti terlebih dahulu. Sebelum nak beramal ni, berhenti dulu. Tuan-tuan, apa dia makna berhenti ni? Tengok dulu. Tuan-tuan, tengok dulu. Amalan ni saya dapat daripada kawan sekian-sekian. Tanya dulu dengan ustaz. Tuan-tuan, tanya dulu dengan tok guru. Tanya dulu dengan orang-orang yang memang dia mendalami dalam bidang agama. Tuan-tuan, tanya dengan mereka, agak-agak amalan ni dilarang pada syarak ataupun tidak. Tuan-tuan, kerana kita nak bawa amalan tu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala dia menyebut, laula sanad, dia kata, kalaulah tidak kerana dengan sanad keilmuan, orang akan bercakap mengikut kehendak dia. Tuan-tuan, sanad ni apa dia? Tuan-tuan, sanad ni dia ni belajar dengan guru dia. Tuan-tuan, guru dia belajar dengan guru yang satu lagi. Tuan-tuan, guru tu pula dia pernah belajar dengan guru dia. Guru tu pernah belajar dengan guru dia. Tuan-tuan, sehinggalah jalur tersebut, sanad tersebut, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, ini adat ulama-ulama daripada Bukhara. Tuan-tuan, Bukhara ni daripada Uzbekistan lah, salah satu wilayah di sana. Tuan-tuan, adat ulama-ulama daripada Bukhara sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum oleh Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, ulama-ulama Bukhara ni sebelum dia mengambil ilmu daripada satu-satu orang, sebelum dia belajar daripada tok guru tu, tuan-tuan, dia akan terlebih dahulu berkampung di kampung tok guru tersebut. Tuan-tuan, dia akan relax dulu dekat kampung tok guru tu selama lebih kurang sebulan. Tuan-tuan, pasal apa ulama-ulama daripada Bukhara ni dia buat macam tu, sebelum dia nak ambil ilmu daripada satu orang ulama, dia cari dulu kampung ulama tu dekat mana, kemudian dia akan duduk dekat kampung tu selama sebulan. Tuan-tuan, tujuan dia adalah kerana dia nak tengok tingkah laku tok guru ni, sama ada dia bersesuaian dengan syarak ataupun tidak bersesuaian dengan syarak. Tuan-tuan, kalau bersesuaian,
barulah ulama-ulama daripada Bukhara ni akan mengambil ilmu daripada guru yang mereka nak timba ilmunya daripada mereka. Tuan-tuan, demikian berhati-hatinya mereka ni. Tuan-tuan, kita tak. Kita dengar orang apa ni cakap sedap sikit je, dia mula. Tuan-tuan, orang tu dia ada kelebihan yang macam-macam, kita mula rasa tertarik hati dengan orang tersebut. Tuan-tuan, ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni bukannya orang tepi jalan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disifatkan oleh rakan-rakan dia. Kata rakan-rakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalaulah dalam tubuh badan manusia ni memerlukan kepada kesihatan. Tuan-tuan, tubuh badan kita ni kalau dia besar, kalau dia tegak, nampak kuat, tapi sebenarnya dia ada penyakit. Tuan-tuan, tubuh badan tu tak ada guna dia ada penyakit. Nampak je tubuh badan sasa, tegak, tapi rupanya macam-macam penyakit. Tapi ada orang tubuh badan dia kecil, tubuh badan dia tak tegak pun, tak segak pun. Tuan-tuan, tapi dia punya sehat dia, Masya Allah. Lepas sekok kambing, lepas sekok kambing. Contoh tapi makan daging banyak pun tak elok lah. Saya dapat daging korban, tuan-tuan, Masya Allah banyak. Dapat tu kita pun tak belikan lah. Tak belikan. Nak masak daging dia, tu dia naik kepala. Naik kot kepala. Kata tak boleh, kena pi market juga cari ikan. Jadi dia tak elok. Tuan-tuan, maka kata rakan-rakan Imam Syafi'i, kalaulah tubuh badan tu memerlukan kesihatan, maka sehat itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalaulah dalam satu-satu tempat memerlukan kepada cahaya matahari, maka matahari itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, tu hebatnya Imam Syafi'i, sebagaimana yang disifatkan oleh kawan-kawan dia sendiri. Kalau tubuh badan tu perlu kesihatan, maka sehat ni adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalaulah satu tempat memerlukan cahaya matahari, maka matahari itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya menjadi timbangan seseorang itu benar ataupun tidaknya dia, ni timbangan dia, tuan-tuan. Sama ada dia benar ataupun tidak, kata Imam Syafi'i, bukanlah kerana kelebihan dia. Bukan kerana kelebihan dia boleh terbang di udara. Bukan kerana kelebihan dia boleh berjalan di atas air. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, semua itu boleh berlaku dengan sihir. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda lagu tu dia boleh berlaku dengan sihir. Maka kata Imam Syafi'i, yang menjadi timbangan benar ataupun tidak satu-satu orang tu, kamu tengok tingkah laku dia sesuai ke tidak dengan Al-Quran, dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ni. Yang pertama, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan kepada diri aku, ya Allah. Tuan-tuan, ni doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan pada aku, ya Allah. Tuan-tuan, padahal Nabi SAW ni sempurna dah. Ilmu zahir dia sempurna, ilmu batin Nabi SAW pun sempurna. Dan tuan, tapi pasal pun Nabi SAW
masih lagi minta dengan Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, ilmu pengetahuan ni kata ulama dia sebagai lampu suluh yang menyuluh manusia, yang memandu manusia bagi mengenali mana dia hak yang benar dan juga yang batil pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi berdoa dengan Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akan kebenaran dan doronglah hati kami untuk ikut kebenaran tersebut, ya Allah. Wa arinal batilan batila. Ya Allah, tunjuk kepada kami benda yang batil dan janganlah kami mengikuti akan kebatilan tersebut. Tuan-tuan, ni doa yang biasa dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, minta banyak tambah ilmu. Yang keduanya, minta supaya diberikan petunjuk mana-mana hak yang benar, hak yang betul, dan biar ada dorongan mengikuti kebenaran tersebut, dan mintalah tunjuk kebatilan dan minta dielakkan daripada tidak mengikuti akan kebatilan tersebut. Dan ini doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maka sahabat bila mana dia berasa risau, tuan, berkenaan dengan diri dia yang dia duk berasa dia ni kurang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni merupakan sifat seorang mukmin yang senantiasa melihat diri dia serba kekurangan. Tuan-tuan, orang yang tengok diri dia serba kekurangan ni, dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, iblis ni dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kerana iblis dia ada sifat takabur, dia suka membesarkan diri dia. Tuan-tuan, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kata, ma mana'aka an tasjudah ma khalaqtu biyadiyya, kata Allah. Iblis, kata Allah, apa yang menghalang kamu daripada sujud dengan apa yang telah aku lakukan dengan kekuasaan aku, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni dia nak cerita ketika mana Nabi Allah Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintah semua malaikat, termasuklah iblis. Tuan-tuan, iblis ni hebat mula-mula sekali. Iblis ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Iblis ni kata Ibnu Abbas, pada asalnya dia juga daripada kalangan malaikat yang nama dia adalah Azazil, yang beribadat sekali dengan malaikat-malaikat lain yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuma Azazil ini, iblis ini, dia dijadikan daripada api. Tuan-tuan, perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqal janna min marijim min nar, kata Allah. Dan telah dijadikan jin-jin itu, kata Allah, adalah daripada api, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW juga menyifatkan bagaimana mula-mula iblis dijadikan oleh Allah. Kata Nabi SAW, wa khuliqatil jan, dan para jin itu dijadikan oleh Allah min marijin minan nar, dia dijadikan daripada percikan api, kata Nabi SAW.
Tuan-tuan, bila mana Nabi Adam AS dia dijadikan daripada tin, daripada tanah liat, min hama'in masnun, iaitulah daripada tanah liat yang hitam dan juga berbau busuk. Tuan-tuan, kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam AS. Tuan-tuan, sujud dekat sini bukan sujud ubudiyah. Tuan-tuan, bukan sujud untuk menghambakan diri kepada Nabi Adam AS. Tuan-tuan, dalam tafsir Jalalain, ulama beritahu sujud dekat sini lil ikram. Tujuannya adalah untuk memuliakan manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia hanya sekadar memuliakan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah. Tuan-tuan, semua sekali sujud sebagaimana yang kita baca dalam suratul Baqarah. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua malaikat itu bersujud kepada Allah kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia tak mau dan juga dia membesarkan diri dia, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya dengan iblis, ma mana'aka an tasjuda ma khalaqtu biyadiyah. Iblis, apa yang menyebabkan kamu ni tidak sujud dengan apa yang telah aku buat dengan kekuasaan aku, kata Allah. Tuan-tuan, apa jawab iblis? Iblis kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau telah jadikan aku daripada api, kata iblis, sedangkan engkau menjadikan Adam itu adalah daripada tanah liat, kata iblis. Tuan-tuan, takabur dia. Tuan-tuan, sebab itu orang yang meninggi diri ini dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat dibenci oleh Allah, sehingga kan kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, kata Nabi, seseorang itu dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah kalaulah di dalam hati dia ada sebesar zarah sifat membesarkan diri di atas dunia ini. Tuan-tuan, walaupun ada sikit ya kibir, ada sikit dia membesarkan diri, tuan-tuan, orang ni dia terhalang, dia diharamkan oleh Allah daripada dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. No, tuan-tuan, maka sahabat ni berasa dia kurang beramal dengan Allah. Tuan-tuan, lalu dia tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, bagaimana keadaan kami ni yang kurang beramal dengan Allah, kurang buat benda-benda yang disunatkan oleh syarak. Aisyah, berilah jalan keluar kepada kami. Tuan-tuan, apa yang dinasihatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha? Kata Sayyidatina Aisyah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim, tinggalkan benda-benda ataupun jauhkan diri kamu daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, kamu akan jadi orang yang sebenar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita kena bangkang kita punya hawa nafsu kita bagi mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia kata, bal hiya, tak cukup dengan rasa hendak sahaja, bal hiya, bahkan hendaklah berserta ma'al imani,
hendaklah dia disertakan dengan keimanan pada Allah, wal amalis salih, dan hendaklah dia melakukan amal salih, al musyari ilaihi biqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam firman-Nya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, kata Allah. Tanda yang ni kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Bagaimana usaha kita di dalam kita mendapatkan syurga Allah, dan usaha kita dalam kita nak membangkang dan juga kita nak potong kita punya hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu itu dia lemah dan tunduk dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu